Okay, saya akan record sesi ni supaya anda boleh refer balik untuk anda belajar semula dalam sesi dengan video yang kita record. Okay, dan kita akan upload dalam channel DGD Traders YouTube channel kita. Alright. Dan sekali lagi welcome all to basic forex class. Okay, dan malam ni kita akan kongsikan beberapa item, beberapa konten yang melibatkan basic forex trading. Okay, bila kita cerita mengenai dengan basics, semuanya adalah asas dalam trading. Apa-apa trading sekalipun, anda trade currency, forex ke, anda trade gold ke, anda sama ada anda trade stock markets ke, okay, asas dia adalah hampir sama. Right, mungkin instrumen je berbeza dan cara trade instrumen tu adalah sedikit berbeza. Alright. Jadi kita masuk kepada konten pada malam ni, apa yang kita nak belajar. Alright. Pertama, pengenalan mengenai forex. Okey, panduan asas forex, bagaimana kadar faedah mempengaruhi pasaran. Nombor 4, memahami pips. Apa itu pips? Alright, sebagai trader ni dia kena kenal pips. Okey, kalau you guys jumpa trader dekat luar sana, lepas tu you guys tanya, apa itu pips? Dia tak boleh nak jawab. So, dia bukan trader. Alright, sebab trader ni dia akan tahu apa itu pips. Alright. Dan yang kelima adalah support and resistance. Untuk memahami support and resistance, apa itu support and resistance? Alright, sebagai trader juga anda kena tahu sedikit asas teknikal. Alright. Dan nombor 6, penggunaan aplikasi MetaTrader. Okey, sekarang ni kita akan share MetaTrader 4. Yang latest software adalah MetaTrader 5. Okey, tapi bagi kebiasaannya trader dia akan gunakan MetaTrader 4. Alright. Melainkan kalau katakan MetaQuotes company ni dah paksa broker untuk beralih kepada MetaTrader 5, baru kita akan tukarkan kepada MetaTrader 5. Alright. Nombor 7 adalah pengiraan margin dan kawalan risiko. Okey, kebiasaannya trader dekat luar sana dia gagal memahami margin dan kawalan risiko. Okey, apa-apa sahaja yang kita nak belajar, apa-apa ilmu pun kita nak belajar, kita mesti bermula daripada basics. Okey, jadi saya nak anda fokus untuk mungkin dalam sejam, kita cuba cover dalam sejam. Kita ada 10 topik, bukan 11 ni, 10 topik semua kan. 10 topik ni dalam masa sejam. Saya tak tahu sama ada cukup ataupun tak. Kalau cukup waktu kita boleh habis. Okay, kalau tak cukup kita akan sambung lagi pada minggu hadapan topik mengenai asas forex trading. Right? So macam contoh kita nak buat bangunan, apa-apa bangunan sekalipun kita buat, kita perlukan base ataupun asas yang teguh, barulah bangunan tu boleh naik tinggi dan kukuh. Betul? Sama juga macam trading, sama juga macam ilmu-ilmu lain, asas itu sangat penting. Saya tekan sekali lagi, asas trading sangat penting kepada seseorang trader, especially yang melibatkan margin calculation dan juga leverage. Itu sangat penting bagi trader. Dan trader, kebiasaannya trader akan gagal untuk memahami dengan margin dan juga leverage. Itu permasalahan trader yang selalu kita akan jumpa. Okey. Jadi ini adalah 10 topik yang kita akan discuss pada malam ni. Okey, sebelum kita discuss topik, saya nak perkenalkan diri saya dulu kan. Sebelum kita discuss topik, saya nak perkenalkan diri saya kan. Nama saya Syah Rusdi, berasal dari Kelantan, umur 30++. Alright. Dan saya bertindak sebagai Regional Director of Juno Markets Broker dekat Malaysia. Okay, so maksudnya segala operasi yang melibatkan Juno Markets saya akan handle dekat Malaysia, Southeast Asia juga. Okay, so office saya dekat Menara UOA Bangsa sebelah dataran Maybank. Kita ada 2 office dekat KL ni. Tapi currently kita buat dekat rumah sebab office kita tak buka. Okay, sebab MCO ni kita tak buka lah. Right? Dan nanti saya akan share e-book ni di dalam kita kata dalam grup kita. Okey, ni saya nak adjust sikit dia punya dia punya background semua kan. Sebab ni e-book lama, tim saya yang lama sebelum ni. Alright. Dan untuk makluman anda, mengajar forex trading ni adalah passion saya. Saya punya kita kata keinginan saya. Alright. Saya punya hobi. Mengajar forex trading, trade forex ni adalah satu lifestyle bagi saya. Sebab saya bermula dalam industri ni sebagai seorang forex trader, dan kemudian saya jadi IB, dan kemudian saya naik kepada MIB, dan kemudian sampailah waktu sekarang ni saya jadi one of the management team dekat dalam Juno Markets Broker. Alright.
Jadi kalau bagi anda yang berminat untuk develop career anda dalam industri ni kan, saya sangat-sangat suggest untuk anda start daripada bawah kan, register jadi IB, bina career dalam industri ni. Alright. Bagi anda yang dah jadi IB, alhamdulillah, tahniah saya ucapkan. Bagi yang belum jadi IB, cepat-cepat jadi IB kan. Kita akan ajar anda macam mana untuk jadi nak growkan career anda dalam industri ni. Sebab bila anda growkan career anda dalam industri ni, anda boleh pergi mana-mana dalam dunia ni, okay? Dan anda boleh kerja dengan mana-mana broker dalam dunia ni. Apa yang anda perlukan hanyalah experience sahaja. Alright. Jadi potensi untuk anda grow sangat-sangat luas. So jangan sempitkan fikiran anda. Bila anda cerita buat forex, bila anda cerita buat financial markets, anda hanya fokus dekat trading market je. 24 jam menghadap chart daripada pagi sampai malam sampailah ketua, kan? So kita tak nak gunakan benda-benda, kita tak nak untuk jangka waktu yang lama, kan? Kita sampai bila kita nak menghadap chart 24 jam. Okey? Sampai satu masa kita letih, kita nak rehat. So kita nak ada orang kata apa ni, sumber income yang cash flow yang konsisten masuk dalam account bank kita. Okey, walaupun kita tak kerja. Okey, itu saya punya objektif pada masa tu kan. Sekarang ni alhamdulillah dengan tertubuhnya Juno Markets Malaysia pada tahun 2016 kan, daripada 2016 lagi kan, daripada 2016 kita start buat Juno Market sampailah ke hari ni, alhamdulillah kita punya income consistently masuk walaupun kita tak trade. Okay, so saya jadikan trade tu relax kan. So happy tak kalau katakan you all dapat satu benda yang di mana you tak perlu nak kerja, tak perlu nak kerja kuat banyak sampai bila-bila, tapi income tu masuk, sentiasa masuk dekat you kan. So yang berminat untuk join kita sebagai IB, saya orang kata apa ni, saya buka peluang kepada anda semua kan, kecil tapak tangan, biru saya tadahkan untuk anda join kami di tim DGD Traders untuk menjadi IB kita. Alright. Okay, next. Satu lagi sebelum tu. Nak jadi IB tak perlu pandai trade. Okay, jangan salah faham. Alright. IB dengan trading adalah dua kategori yang berbeza. IB dia punya kerja adalah serve klien yang trade. Alright. Dan IB making money from klien yang trade account mereka. Okay, IB ni tak kisah klien apa ni, klien loss duit ke ataupun klien apa ni, profit ke kan. As long as klien tu trade account dia, IB akan make money. Okay, itu specialnya jadi seorang IB. Alright. So, panduan asas forex. Sesiapa yang pernah beli mata wang asing akan biasa dengan konsep pertukaran kadar. Okay. Pertukaran kadar ni exchange rate lah kan. Exchange rate. Kalau kita pergi dekat money changer, kita tengok harga tukaran antara USD dengan MYR. Contoh RM4 seposen Malaysia ringgit. Okey, itulah kadar tukaran, itulah forex kan. So kita cakap dekat money changer, saya nak tukarkan RM1,000, berapa USD saya dapat? Okey, berapa dolar saya dapat kan. So money changer tu kira, dia kira dan dia kata okey, dengan RM1,000 tuan boleh dapat lebih kurang $250 katakan. Itulah kadar tukaran antara satu mata wang dengan mata wang yang lain. So bila kita cerita mengenai dengan forex kan, bila kita cerita mengenai dengan trading kan, dia melibatkan dua mata wang yang berbeza. Dia tak ada kita trading ni satu mata wang je. Kita trade mata wang Malaysia ringgit je, tak ada. Kita trade mata wang USD je, tak ada. Kita kena comparekan dengan satu mata wang dengan mata wang yang lain. Alright, macam contoh kita comparekan macam dalam contoh yang anda tengok dekat dalam slide presentation ni, antara euro dengan Great Britain pound. Okey, kadar tukaran dia adalah 0.8834 pada waktu ni lah. Pada waktu saya buat e-book ni kan. Kalau kita nak tukarkan Great Britain, 1 euro kita dapat 0.88 Great Britain pound. Tak sampai 1 Great Britain pound. Alright. Dan market forex ni, kenapa kita trade forex kan? Saya trade forex, saya trade gold, saya trade commodities, saya trade index, okey. Dan juga saya trade stock market global. Okey, semua instrumen kita trade dengan menggunakan asas yang sama. Okey, sebab apa? Sebab kita trade dalam pasaran derivatives. Okey, ada yang tanya saya, antara satu broker dengan satu broker yang lain sama tak dia punya harga? Tak sama tuan-tuan dan puan-puan. Sebab apa tak sama? Sebab setiap dia bukan centralized punya sistem. Okey, bukan macam money changer. Okey, kalau anda pergi money changer pun kadar tukaran adalah berbeza antara satu money changer dengan money changer yang lain. Alright, sama juga macam forex. Kadar tukaran dia adalah berbeza dari satu broker ke broker yang lain. Okay, sebab mereka ambil price tu, harga tu daripada bank-bank yang berbeza dalam dunia ni. Itu anda kena faham dulu. Okay, dan kita apa yang kita trade ni,
kita trade pasaran derivatives, okey, pasaran terbitan. Okey, dan derivatives ni kita namakan sebagai over the counter. Okey, over the counter market, OTC markets. Okey, over the counter sebab dia bukan centralized mengikut counter macam stock markets. Bila kita trade stock market, harga dia adalah centralized. Okey, dekat counter tu kita tengok counter tu macam itulah harga dia. Tapi dekat forex tak. Okey, harga dia adalah slightly different antara satu broker dengan broker yang lain. Tapi kalau ada perbezaan yang terlalu obvious, yang terlalu ketara antara satu broker dengan broker yang lain, anda tengok broker ni harga dia sekian-sekian. Broker yang kedua ni harga dia sekian-sekian. Kan? There must be something wrong dengan broker yang anda tengok tersebut. Alright. Dan kalau anda tengok market forex ni dia buka daripada jam 5 AM pada hari Isnin hingga hari Sabtu jam 5 AM juga. Alright, ikut waktu Malaysia. Dalam trading platform yang anda tengok MetaTrader 4 tu, dia dalam dia masa yang dalam trading platform tu adalah masa New York, bukan masa Malaysia. Okey. Dan kalau anda nak tengok bila market forex ni buka, inilah waktu dia kan, 5 AM ke 6 AM. Kita tengok kalau kata ada daylight saving time, dia akan anjak sejam ke hadapan 6 AM. Alright. Dan kenapa kita trade forex, kenapa kita trade pasaran CFD ni? Sebab transaksi dia lebih 6 trilion sehari. Okay, transaksi antara aset kelas terbesar dalam dunia adalah currency exchange. Right, bila kita cerita mengenai currency exchange, kita bercerita mengenai dengan the largest asset class in the world. Okay, compare to stock markets, compare to bond ke compare to commodities ke kan. Forex adalah aset kelas yang terbesar di dalam dunia ni. Jadi disebabkan dia aset kelas yang terbesar dalam dunia, berlakunya transaksi yang sangat orang kata yang sangat rapid. Dan kenapa orang tukarkan dari satu mata wang ke mata wang yang lain, nanti kita akan cerita dalam slide yang seterusnya. Alright, dan disebabkan aset kelas ni besar sangat, dia menyebabkan market tu dia jadi volatile. Volatile ni tidak menentu. Kadang dia naik, kadang dia turun. Dalam sehari dia boleh naik tinggi, lepas tu dia turun terus. Itulah market forex. Alright, pada tahun 1994 dan ke bawah, hanya bank je yang boleh memperdagangkan mata wang disebabkan harga lot mata wang yang boleh dibeli tu adalah tinggi. Kan, satu lot kita beli dengan bank $100,000. Kan, trader-trader kecil ni yang dia pun $10, $20 ni tak boleh nak trade lah. Kan, sebab harga lot besar kan. Tapi pada tahun 1994 dan ke atas, apabila revolusi, dia berlaku revolusi dalam sistem forex trading ni, dia berlaku revolusi terhadap dagangan mata wang di mana online forex trading platform diperkenalkan untuk pedagang runcit ataupun retail trader macam kita. Saya pun retail trader, anda pun retail trader kan. Jadi untuk orang biasa kita dikenali sebagai retail trader. Tidak retail trader ni kita menggunakan modal yang lebih kecil, tetapi dia ada tapi dia. Kan, bagaimana kita boleh gunakan modal kecil? Sebab broker-broker yang ada di dalam pasaran ni, dia menyediakan satu tools untuk trader yang dinamakan sebagai leverage. Leverage dalam online trading platform dia bukanlah pinjaman macam stock trading. Stock trading kalau anda nak ambil leverage daripada bank, anda kena buat pinjaman dan anda dikenakan interest charge. Tapi dekat forex trading kan, anda ambil leverage, anda tak dikenakan apa-apa charge sekalipun. Alright. Dan sebab tu saya katakan dalam forex trading ni, dia bukanlah kita kata kita pinjam dengan mana-mana broker. Ada pendapat yang menyatakan bahawa leverage ni dia haram sebab pinjaman yang melibatkan riba. Tidak. Dalam zaman sekarang ni, zaman now ni kan, leverage yang diambil daripada broker, dia tak melibatkan apa-apa riba, tak melibatkan apa-apa interest. Right? Itu untuk klarifikasi lah kepada anda yang confused. Haram ke halal trade forex ni? Apa yang difatwakan di dalam fatwa dekat Malaysia ni betul. Kami tak menolak yang difatwakan di dalam fatwa kebangsaan Malaysia. Oleh mufti-mufti. Mereka ni adalah alim ulama yang orang kata pecah kepala duk fikir sama ada benda ni halal ataupun haram kan. Tetapi apa yang difatwakan tu dia tidak terkena, tak applicable dekat kita. Sebab apa tak applicable? Sebab pertama, dari segi istilah leverage tu kita tak buat apa-apa pinjaman. Yang kedua, zaman now ni, zaman sekarang ni zaman now lagi, zaman sekarang ni kan,
banyak forex broker yang memperkenalkan Islamic account. Okay, kita buka position selama 10 hari ke 20 hari ke sebulan ke, broker tak kenakan overnight interest charge. Dia tak ada riba dekat situ. Okay, apa yang difatwakan dekat dalam fatwa tu, dia kata haram trade forex sebab adanya riba disebabkan oleh overnight charge. Okay, so anda tak perlu risau sebab sekarang ni dalam broker dia ada Islamic account. Dan bila kita kata Islamic account, maka dia tak melibatkan dengan apa-apa riba. Alright. Okay, next. Margin. Apa itu margin? Alright. Margin adalah nilaian, okay, yang diperlukan untuk membuka dan mengekalkan posisi dalam trading. Itu istilah margin. Okay, kejap lagi saya akan masuk dalam bentuk whiteboard. Jangan risau sangat bab istilah ni. Mungkin anda pening kan sebab dia dalam explanation point-point dalam bentuk tulisan macam ni. Okay, kejap lagi saya akan olahkan semua. Okay, untuk waktu ni anda hadam dulu apa itu margin. Okay, lepas tu saya akan explain secara lebih detail apa itu yang dikatakan sebagai margin, apa yang dikatakan sebagai leverage. Alright. Okay, ni gambaran mengenai margin. Okay, ini yang saya katakan bila tahun 1994 ke atas ni, okay, especially tahun 2000 kan, trader-trader runcit ni dia boleh start trading market forex. Sebab apa? Sebab mereka hanya memerlukan modal yang kecil untuk mereka trade amount yang lebih besar di dalam pasaran global. Okay, dengan adanya marginal account yang disediakan oleh broker-broker forex antarabangsa. Okay, dekat Malaysia ada broker forex kan, tapi leverage dia terlalu kecil, kita terpaksa menggunakan modal yang lebih besar. Okay, jangan salah faham. Kenapa kami gunakan broker luar, international broker, sebab dia punya leverage lebih besar supaya kita boleh letakkan modal yang lebih kecil. Kita boleh letak $1,000, kita boleh letak $100, boleh letak $500 kan. Tapi kalau anda trade dekat bank dekat Malaysia ni, alright, especially macam Maybank ke, boleh, tak ada masalah. Anda boleh trade dekat broker dekat Malaysia kan, tapi leverage dia adalah dia cap kepada 50 kali ganda sahaja dan ke bawah. Jadi dia tak cukup untuk anda yang nak trade akaun kecil-kecil dekat Malaysia. Okay, jadi kami terpaksa gunakan broker yang luar. Melainkan kalau anda ada 1 juta dan ke atas, anda bolehlah trade dekat forex broker Malaysia. Alright. Dan macam saya bagi tahu tadi kan, bila kita cerita mengenai dengan forex trading, dia melibatkan dua mata wang yang berbeza. Okey, macam contoh, anda nak trade Euro USD, katakan. Okay, anda trade Euro USD, apa yang anda buat adalah anda tengok market tu sama ada nak naik ataupun turun, anda boleh place position buy dan juga place position sell. Okey, kejap lagi saya akan explain. Jangan risau sangat bab ni. Okey, ni adalah platform trading yang ada di dalam pasaran. Okey, yang sebelah kiri ni menunjukkan platform trading di dalam di dalam telefon. Okey, mobile MT4 kita panggil. Alright, MetaTrader 4. Dan yang sebelah kanan saya ni adalah PC ataupun desktop MT4. Okey, bagi anda yang ada desktop, anda boleh install MT4 dalam desktop. Bagi anda ada telefon, boleh install dalam telefon. Okey, dua-dua pun boleh, bergantung kepada anda, keselesaan anda masing-masing. Tapi macam saya trade, saya gunakan laptop, saya gunakan komputer sebab saya tak biasa gunakan telefon, dia kecil sangat. Okay, untuk monitor account bolehlah kita gunakan telefon. Alright. Dan syarikat-syarikat broker forex yang ada dalam dunia ni ada beribu-ribu. Okay, beribu-ribu broker forex. Okay, yang saya gunakan adalah Juno Markets. Ada broker yang nama dia XM, Instaforex, FXCM, Saxo Bank. Saxo Bank tu daripada Singapura, dia adalah forex broker juga. Okay, nama dia Saxo Bank tapi dia ada di bahagian untuk trade forex. Dan CMC Markets. Okay, dan banyak lagi lah, ada beribu-ribu forex broker dalam dunia ni. Dan forex broker ni dia gunakan satu aplikasi, okay, yang paling famous adalah MetaTrader 4. Okay, MetaTrader 4, MetaTrader 5, okay. Ada juga broker pakai WebTrader macam CMC dengan Saxo Bank, mereka pakai WebTrader, mereka tak pakai MetaTrader. Okay, Ninja Trader ada, C Trader ada, so macam-macam platform yang ada di dalam pasaran. Tapi dekat Asia ni, Southeast Asia ni, kebanyakan trader dia menggunakan MetaTrader 4 dan juga MetaTrader 5. Alright. Okay, sebelum saya masuk bahagian bid and ask price, saya nak tunjukkan kepada anda bagaimana nak
apa ni kita kata, bagaimana nak install aplikasi MetaTrader 4 di dalam telefon dan juga laptop anda. Okey. Saya akan stop sharing screen sekejap. Alright. Oh, alhamdulillah ramai malam ni, ada 17 orang semua. Okey, terima kasih join tim kita, tim DGD, okey, untuk sesi kelas basic forex ni. Okey, lupa nak share screen pula dah. Okey, saya share screen saya. Okey. Kita masuk ke Google. Okey, bila kita masuk ke Google, macam tu yang broker kita gunakan adalah Tifia dan juga Juno Market. Katalah kita gunakan tifia.com. Okey. Masuk ke Tifia kan. Dekat Tifia tu sendiri dia ada bahagian untuk download MT4 trading platform. Okey, bagi anda yang belum lagi ada MT4 di dalam laptop ataupun PC anda boleh download dekat sini. Klik je dekat 4 Traders. Okey, klik MT4 trading platform tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Dia ada MT4 for Windows kalau anda pakai Windows, MT4 for Android ada juga untuk yang pakai Android. Dan untuk yang pakai MacBook dia ada MT4 untuk MacBook. Okey, ada juga MT4 untuk iPhone ataupun iPad. Okey, klik je download. Bila anda selesai download, anda akan nampak apa ni file untuk installer MetaTrader 4. Anda install je. Alright. So bila anda install, anda boleh sign in dekat yang korang dah register dekat broker tu. Anda sign in je. Sign in dan login account anda di broker tersebut. Macam contoh salah satu broker yang saya gunakan adalah broker Profito. Alamak, Profit pula dah. Minta maaf. Lupa tak sempat nak share signal lah sebab saya busy kan. So alhamdulillah sekarang ni profit kita 500 hampir $600. Saya tengah scalping tadi, kan tak perasan pula market jatuh. Alhamdulillah. Okey. So kita tutup dulu sini. Okey, macam contoh ni salah satu platform yang saya dah buka kan. Kita pergi dekat bahagian navigator kan, ataupun pergi ke bahagian file login to trade account. Okey, sebab anda yang register broker, diorang akan hantar email untuk apa ni kita kata login ID dan juga password anda. Okey, so anda nak login dekat sini. Okey, masukkan nombor akaun anda, login ID anda dan juga password anda dan klik login sahaja. So anda akan nampaklah akaun anda dekat sini, view dan pergi ke terminal. Pergi ke terminal anda dapat lihat balance yang ada di dalam MetaTrader 4 account anda. Okey, so saya nak close satu position, izinkan saya untuk close satu position dulu. Okey, macam biasa. So yang ni saya akan lock BE. Okey, dan biarkan market berlayar sehingga ke take profit point saya dekat bawah ni. Okey, so kalau saya market turun sampai ke bawah ni, saya akan untung $544 daripada position yang saya buka tadi ni. Alright. Dan kalau tengok okey, ni adalah terminal trading. Alright. Dan dekat sini juga anda ada time frame. Okay, time frame M1, M5, M15, M30, H1, H4, daily, weekly dan MN. Alright. So apa yang time frame ni? Time frame ni dia menunjukkan berapa lama jangka masa, jangka masa untuk satu candlestick ni dia buka dan juga dia tutup. Okey, macam contoh kita berada di time frame H1 sekarang ni kan. Di time frame H1. Okey, inilah time frame H1. Right, ada nampak? Dan yang bergerak ni, okey, market yang bergerak ni, sebatang yang warna merah ni kita panggil candlestick. Okey. Dan yang dah pegun ni pun candlestick juga tapi dia dah close. Okey, sebab time dia dah habis. Okey, sekarang 9:31 PM. Right, 9:31 PM. Candle ni adalah candle H1. Maka market ni sedang jalan lagi. Pada pukul 10 nanti, candle ni akan berhenti daripada berjalan dan dia buka satu candle yang baru, candlestick yang baru. Alright. Okey, ada orang tanya bagi orang chat. Tak nampak bosku kejap. Ya ke tak nampak? Saya minta maaf. Saya share ni je. Saya share screen pula. Sorry. Okey, ni.
Ini candlestick dia. Alright. Ni adalah candlestick yang sedang berjalan ni. Alright. Dan kalau warna merah ni kita kenali sebagai bearish. Okay. Bear candle ataupun bearish candle. Ataupun ada juga trader panggil sell candle. Boleh. Kan. Yang warna hijau ni kita kenali sebagai bullish candle ataupun bull candle. Ataupun trader panggil juga sebagai buy candle. Alright. Dan sekarang seperti yang anda tengok ni, ini adalah equity yang balance yang kita ada di dalam account trading kita $66,000 dan yang sebelah bawah ni adalah profit account trading kita yang sedang berjalan. Tadi kita dah close profit lebih kurang dalam $300, alhamdulillah lah kan. Okey, ada soalan yang tanya. Okey, saya view nampak sudah. Okey, thank you. Okey, ada yang tanya, Assalamualaikum cikgu, kalau jadi IB tu akan diberi tunjuk ajar ke macam webinar lah? Pernah tengok Cik Hariri? Boleh, insyaAllah kita akan bagi guideline daripada A sampai Z bagaimana anda nak buat marketing, digital marketing, bagaimana nak buat FB ads, bagaimana nak buat poster, semua kita akan ajar untuk IB kita. Alright, cuma register IB dan attend kelas khusus IB kita yang kita buat setiap minggu kan. So anda akan nampak bagaimana nak jadi IB yang berjaya. Okay, bagaimana nak bina career di dalam industri forex trading. Alright, so semoga menjawab soalan Tuan Muhammad Hafiz Asmungi, insyaAllah. Alright. So sambung balik kepada chart kita. Okay, chart kita ni. Okay, sekali lagi saya tunjuk sebab tadi saya tak share screen yang ni kan. Saya tak share screen yang ni, saya minta maaf lah. Alright. Jadi dekat sini ada time frame. Okay, time frame daripada M1, M5, M30, H1, H4, D1, weekly and monthly. Alright. Setiap time frame candlestick dia adalah berbeza, tapi pricing dia dekat sini adalah sama. Alright, kenapa dia berbeza? Sebab setiap candle dia tutup mengikut jangka waktu dia. Okey, macam candle yang sedang berjalan ni, price ini sekarang ni 1732.202824. Dia gerak kan. Okey, jadi candle ni hanya akan close pada pukul 10 malam sebab dia close setiap 1 jam. 1 jam dia akan close, dia akan keluar satu candle baru. Macam yang anda tengok dekat candle yang sebelum-sebelum ni kan. Candle yang sebelum ni dah close. Okey, maksudnya yang candle yang sebelah dia tu adalah candle pukul 8 yang close pada pukul 9 tadi. Okey, ini candle pukul 8 yang close pada pukul 9. Okey, pukul 9 dia buka candle ni. Dia buka candle ni, okey, dan dia berjalan. Market sedang turun dan kita berada di dalam position sell. Profit kita dah $383. Alright, so dah nak hampir ke take profit point yang saya set dekat sini. Alright, so kalau dia kena take profit point saya pada malam ni, alhamdulillah kita akan close position ni dalam profit. Okay, lebih kurang dalam 500 lebih lah dolar kan. Okay, next, apa yang anda perlu lihat dalam MT4? Tadi yang saya tak share screen tadi adalah bagaimana login MT4 anda kan. Okay, pergi dekat file, pergi dekat login to trade account. Okay, dan ini adalah login ID anda. Ni login ID sajalah kan. Bila anda register dekat broker, dekat website broker tadi, yang dekat TVR tadi kan, macam contoh saya tunjuk dekat TVR contoh kan. Kalau anda register dekat Juno, login dekat Juno, dapat login ID dekat broker tersebut. Alright, so login dan juga key in password anda dan klik login sahaja. Maka anda akan nampak chart ni dan juga anda akan nampak balance account anda. Nak tengok balance bawah ni, mungkin balance pada permulaan balance tu tak ada, tak nampak trading terminal. Alright, pergi dekat bahagian view dan klik terminal. Okay, anda akan nampak terminal, berapa balance anda, berapa yang tengah running. Okay, kalau anda tengok dekat sini, kita ada balance, kita ada equity, kita ada margin. Okay, baru sebut tadi bab margin kan. Okay, kita ada free margin dan juga kita ada margin level. Alright, trader dia kena tahu bagaimana fungsi setiap benda ni yang ada di dalam dalam trading terminal ni. Dia kena tahu bagaimana benda ni berfungsi. Right, sebab kita trade menggunakan margin, okay, menggunakan account leverage. Right, jadi bila kita trade menggunakan account leverage, automatically kita kena tahu bagaimana nak kira margin. Okay, most of the traders, saya bagi tahu direct dalam dunia ni kan, dalam dunia ni hanya 95%, hampir 95% trader dia mengalami kegagalan dalam trading. Hanya 5% je trader yang win
dalam trading, dalam dunia ni. Right? Sebab tu saya kata dalam grup tu kan, sistem kewangan dunia ni yang direka, cipta oleh siapa? Oleh geng-geng apa ni? Yahudi ni lah kan. Yahudi, orang US, tahu semua kan. Apa ni, ahli keluarga Rothschild, alright, yang diperkenalkan ni adalah sistem kapitalis. Alright, jerung-jerung besar, trader-trader besar dia akan mudah untuk win profit sebab dia sekali dia dump duit million, billion dia akan dump duit, trillion dia akan dump duit dalam forex market. Alright, tapi kita yang trader yang kecil-kecil ni kan, kita akan asyik losing trading. Sebab apa? Sebab market ni dia orang manipulate. Alright, apa-apalah forex ke, stock market ke, cryptocurrency ke, commodities ke, dia terbuka kepada market manipulation oleh big player. Alright, jadi kalau anda jumpa satu loophole dalam trading ni kan, loophole di mana setiap sistem yang direka manusia ni dia tak ada yang perfect. Right? So dia tak ada yang perfect. Jadi mesti dia akan ada defect juga. Mesti dia akan ada loophole. Alright, jadi kalau anda jumpa loophole dalam trading ni, anda akan make money. Alright, anda akan buat profit yang konsisten. Dan benda tu kami jumpa dekat tim DGD kan, selepas kami bermuzakarah tim kami kan. Kami ada trader yang dah more than 15 years dalam this industry kan. Saya baru 6 tahun lebih kan, masuk tahun ke-7 dalam industri ni. Alright. Dan saya ada senior-senior saya yang dah lama trade. Right? Kami bergabung, kami ciptakan satu teknik nama dia express scalping supaya trader dapat take profit dalam short term dalam trading. So kita hentam geng-geng broker dan juga bank-bank ni. Alright. Percaya ataupun tidak, pada tahun 2008 dulu kan, kalau anda tengok dekat US ada kes subprime mortgage punya krisis dekat US. Dan pada waktu tu ada sekelompok trader ni kan, trader luar ni bijak. Sebab apa? Dia orang bersatu hati untuk trade. Right? Bersatu hati, dia orang poolkan modal dia orang banyak-banyak kan. Dia orang hentam Morgan Stanley Bank. Alright, Morgan Stanley ni big player dalam stock market dan juga forex. Tahu? Jadi pada tahun 2008 kena hentam dengan tim trader ni kan, hampir terlingkup Morgan Stanley sampai government US terpaksa bail out Morgan Stanley. Sebab geng-geng trader ni yang hentam kan. So sebab apa? Sebab dia orang jumpa loophole dalam sistem kewangan dunia. Alright, so bila anda jumpa satu loophole dalam sistem kewangan dunia, insya-Allah kan kita akan dapat profit. Sebab tu tim DGD untuk tim Express Scalping kami tak buka ramai untuk join tim kami. Alright, sekali buka kita hanya limitkan kuota kita pada 30 orang sahaja untuk kami guide A sampai Z bagaimana untuk make profit, bagaimana untuk hentam market pada waktu yang tepat. Alright, dan bagaimana nak exit market sekiranya market berlakunya manipulation market yang tak sepatutnya, yang tak mengikut analisa kita. Itu kelebihan tim Express Scalping DGD Traders. Alright, bagi yang dah join tim DGD Traders, diorang tahulah macam mana kita make profit. Daripada $1 pun kita boleh grow sampai $300. Anda boleh scroll back yang group Telegram tu, tengok bagaimana kita grow daripada $1. Kita grow sehingga $300 dalam satu malam. Alright, bukan dolar, Kuwait dinar, KWD. Right, satu Kuwait dinar kita grow sampai 300 Kuwait dinar. Okay, satu Kuwait dinar is equal to 13 ringgit Malaysia. Sebab Kuwait dinar ni kadar exchange rate dia lebih besar berbanding dengan USD. Okay, bayangkan kalau kita daripada satu Kuwait dinar 13 ringgit je, kita grow account sampai jadi 300 Kuwait dinar. Okay, lebih kurang 3,000 lebih kita dapat dengan modal $13 sahaja. Right, dan yang dah follow lama grup saya dekat Telegram channel kan, anda nampak juga saya bagaimana saya growkan account daripada $100 menjadi $1,700 dalam masa 1 minggu. Tapi dia melibatkan risk yang lebih besar. Okay, sebab tu kami dekat tim DG untuk personal trade, untuk hentam broker, kami akan gunakan account yang kita panggil sebagai account kamikaze. Right, account kamikaze ni kita tahu dah, account ni ada potential untuk loss all the money. Tapi kalau kita win, kita dapat hentam broker-broker yang ada di dalam pasaran ni. Okay, walaupun saya ni sebagai director broker kan, tapi ownership of the broker adalah orang daripada US, Ateli nama dia. Alright, seorang daripada US. Dan kita tahu geng-geng broker ni selalu buat duit dengan forex. Sebab apa? Trader losing banyak duit dalam forex, dalam trading. So
broker make money, bank make money kan. So sebagai trader sampai bila kita nak kita nak losing money dalam trading. So sebab tu saya createkan group ni, sebab saya kalau ikutkan apa ni kita kata career saya dah tak perlu dah nak mengajar. Saya dah tak perlu nak turun padang, nak mengadap apa ni chart, nak apa ni kita kata nak educate anda semua untuk trade. Sebab apa? Saya dah selesa dengan income saya yang ada dekat broker. Tapi saya turun padang juga sebab apa? Bila saya duduk dekat broker side, saya nampak apa yang berlaku dekat broker dan lohong-lohong kosong yang kita boleh ambil peluang untuk hentam broker. Right? So bagi anda yang nak belajar express scalping, jangan segan silu contact admin di Traders, insya-Allah. Alright. So, banyak pula membebel kan. So kita sambung balik ke ke sesi yang sesi pula ke pembelajaran kita yang seterusnya, iaitu bagaimana nak memahami buy and sell. Okay, macam dalam trading ni kan. Ini saya tunjuk pair goal yang anda tengok ni adalah pair goal, iaitu XAU USD. Okay, XAU adalah AU stand for Aurum. Okay, Aurum dalam jadual berkala unsur. Okay, periodic table. Alright. So Aurum adalah gold ataupun emas. Right. Dan dia versus USD. Ini chart dia. Okay. So sekarang ni harga gold tengah turun ke 1733 dolar per ounce gold. Alright. Alright. Jadi anda boleh tengok naik turun mata wang gold. Sebab apa kami trade gold? Sebab asas mata wang tu sendiri dia bondkan kepada gold. Dia berasaskan kepada nilai emas. Okey, emas tu ibu dia. Alright, so bila anda boleh monitor gold ni, anda boleh monitor semua mata wang, insya-Allah. Alright. Dan kita tengok juga pair yang lain, okey. Ni contoh Euro USD, okey. Kadar tukaran antara Euro dan juga USD. Okey, ni chart dia. Okay, dan anda tengok untuk H4 chart time frame H4. Okay, setiap 4 jam dia masih lagi berada dalam mode downtrend. Alright, macam ni. Anda boleh tengok secara obvious, dia adalah downtrend. Alright. Contoh katakan trader dia nak buat duit. Bagaimana nak buat duit dalam trading ni? Okay, bagaimana nak trade forex ni? Bagaimana nak trade gold kan? Bagaimana nak trade commodities? Okay, macam ni. Dalam platform trading dia bukan macam kita jual beli saham. Alright, jual beli saham, kita beli masa harga dia rendah, kita jual sebab kita own saham tu. Tapi dalam forex trading, anda boleh jual tanpa anda beli dan anda boleh beli tanpa anda jual. Tu tinggi sikit makam dia untuk faham benda tu kan. Alright. Tapi saya boleh tunjuk dekat anda bagaimana trading tu dilakukan. Contoh ini account live. Right, ini account live. Saya tunjuk lot kecil je lah kan, sebab sekadar nak tunjuk dekat anda. Contoh saya place lot 0.01. Saya nampak Euro USD ni katakan dia nak terjun lagi. Saya boleh terus masuk position sell. Okay, saya masuk position sell, maksudnya saya menjual Euro dan saya membeli USD. Sebab anda tengok pair dekat sini adalah pair Euro USD. Right? Apa yang anda view sekarang ni adalah pair Euro versus USD. Okay? Dan harga yang anda tengok dekat tepi ni, yang hujung sekali ni, itu adalah harga untuk USD. Kadar tukaran antara 1 euro berapa bersama dengan berapa USD. Ni harga tukaran ni 1.18784. Itu harga semasa ni. Alright. Ini menunjukkan bahawa 1 unit euro pada waktu ni adalah bersamaan dengan 1.1877. Poin yang belakang tak kira lah, kosong kalau nak atas. USD. Itu maksud dia. So graf ni adalah graf untuk euro. Okay, kalau katakan kadar tukaran antara euro dengan USD naik, maka anda nampak graf ni akan naik. Right, maksudnya euro lebih kuat berbanding USD. Kalau euro lebih kuat berbanding USD, graf ni naik, anda masuk position sell, maka kerugian apungan. Kerugian apungan ni anda tengok dekat sini kat bawah. Kerugian apungan akan menjadi lebih besar. Okay, ini kerugian apungan yang sedang berjalan. Okay, untuk pair Euro USD. Kita trade USD dengan position sell. Okay. Tadi saya trade gold. Okay, saya trade gold. Ini adalah pair gold. Pair gold, position yang saya ambil adalah sell. Saya jual gold. Saya beli USD.
Okay, bila saya jual gold, saya beli USD, harga tukaran antara gold dengan USD jatuh, maksudnya USD lebih kuat berbanding dengan gold. Jadi disebabkan saya beli USD, saya jual gold, maka saya dapat keuntungan sekarang ni yang anda tengok sebanyak $340. Alright. Okay, kita clear drawing dulu kan. Katakanlah saya tengok, Euro USD ni nak naik lagi ni. Okay, mungkin dia tak turun ni. Okay, dia nak naik lagi. Apa yang saya buat? Saya ada pilihan untuk menutup position saya ni dalam keadaan rugi ataupun menutup position saya ni dalam keadaan profit. Kalau saya nak tunggu dia profit, saya kena tunggu candle ni jatuh lagi. Okay, maka yang negatif 23 sen ni dia akan jadi positif. Okay, kalau saya tak nak tunggu, saya boleh directly cut loss. So dia akan potong dalam balance saya sebanyak 23 sen sahaja. Alright, macam gold ni, saya tengok, gold ni dah maksimum dah turun ni, mungkin dia turun dekat sini je. Okay, so saya nak ambil profit. Apa yang saya buat? Saya boleh klik butang pangkah ni ataupun saya boleh klik, double klik, saya close position sell yang saya buka ni. Alright, bila kita buy, kita close position. Bila kita sell, kita close position. Alright, kita exit the position. Bila kita close, profit $336 tadi dia akan masuk di dalam balance kita. Alright. So far, siapa ada soalan? Balance kita ni dah bertambah. Itu kita mengalami, kita katakan kita ada keuntungan nyata. Tadi keuntungan apungan sebab dia terapung lagi dalam market. Bila kita ambil profit, kita close the position, maka keuntungan tersebut akan masuk dalam balance kita dan dia menjadi keuntungan nyata. Alright. Siapa ada soalan, tolong tanya. Boleh buka mic anda, boleh buka audio anda supaya anda boleh faham. Alright, bertanya direct. Okay? Alright. Tak ada soalan? Okey, tak ada soalan tak apa. Sebab saya buka soalan sekali je. Lepas ni tak nak buka soalan dah. Okey, macam mana nak tahu gold tadi boleh sell, cikgu? Okey, nak tahu gold boleh sell ataupun tak, kita pakai firasat. Tak ada gurau je. Bukan firasat. Kalau firasat mampus. Memang semua orang boleh trade pakai firasat. Dah jadi macam tikam nombor. Alright. Jangan guna firasat. Firasat tu boleh guna juga, tapi benda yang pertama yang nak kena ada di dalam pemikiran anda, bila anda tengok chart, okey, anda kena membuat technical analysis. Okay, nak buat technical analysis, anda kena tengok, anda kena belajar technical analysis. Nanti kita buat kelas technical analysis pula. Alright, kenal pattern candle, kenal candlestick. Okay, BB pakai berapa bos? Okay, BB tu adalah Bollinger Band. Saya pakai standard BB sahaja. Sebab standard is the best. Macam kita beli kereta kan? Kita beli kereta kan? Kita beli kereta Mercedes dah. Okay, standard dia AMG contoh kan? Kita dah AMG dah sedap dah. Tapi tiba-tiba kita pergi tune modify ni kan. Lepas tu bila rosak kan, mahal. Sebab engineer dia ni dah pecah kepala, dah fikir macam mana nak buat kereta tu terbaik, optimum dengan performance dia kan. Sebab engineer yang buat benda tu. So bila engineer yang buat kereta tu, dia tahu which is the best for this car. Alright. Sama juga macam ini kata the best ini kata adalah gunakan yang standard ni. Sama juga macam anda pakai FIBO ke, anda pakai MACD ke kan. Bagi saya lah, pendapat saya kan. Okay. Dan the best indicator di dalam dunia, dalam trading ni adalah chart tu sendiri. Okay. Sebab chart tu dia ada bahasa dia sendiri. Okay. Bila dia gerak macam ni, dia berbentuk pattern macam ni, apa next arah dia nak pergi. Nak pergi atas ke nak pergi bawah. Macam gold, kalau anda tanya saya mengenai dengan gold market saya predict dia akan naik sikit. Okay, dia akan naik sikit. Mungkin dia akan naik ke high yang minggu lepas, ataupun dia tembus high minggu lepas baru dia terjun. So terjunan yang akan dia buat tu sama ada sempat minggu ni ataupun disambung minggu depan. Jadi bagi saya, sebab tu saya slow down untuk trade minggu ni, sebab saya nak tengok market ni. Market masih lagi sideways. So saya trade scalping je kecil. Okay, buy sell. Sebab tu kadang-kadang saya orang kata tak sempat nak bagi signal, sebab bila saya nampak setup ni saya terus masuk entry. Tak sempat lah nak bagi dekat anda kan. So sebab tu saya yang bagi mereka yang join dengan kelas express scalping kita, dia orang tahulah macam mana nak baca, sama ada nak market nak naik ataupun nak turun, dekat mana nak curi nak curi-curi masuk nak curi-curi masuk position. Masa bila nak curi-curi masuk position. Alright. Okay, dan juga masa bila kita nak swing market kan, nak swing market untuk tempoh yang seminggu, 2 minggu kan. Last tahun 2018 saya swing market gold.
daripada price 1208 sehingga 1500 price gold. Saya swing selama 8 bulan. Okey, tak apa bro. Bro Abdullah Fahmi kan, nak entry tak tahu lagi, tak ada masalah sebab hari ni kita belajar basic dulu. Okey, jangan fikir bagaimana nak entry, jangan fikir bagaimana nak baca chart sebab the most basic things kita tak belajar, kita akan jadi trader yang gagal untuk jangka waktu yang panjang. Alright, bila anda kemaskan basic anda dekat sini kan, baru anda akan nampak oh sebenarnya trading macam ni. Kan trading ni, okey, kalau anda tanya saya apa yang dimaksudkan dengan trading, kan trading forex ke trading stock market, dia adalah melibatkan, dia hanyalah risk management. Okay, bagaimana kita mengawal risiko di dalam trading kita. Okay, sebab bagaimana kita manage duit itu supaya dia tak rugi banyak dan supaya dia walaupun untung, dia konsisten. Walaupun untung sikit. Orang niaga ni, kalau kita tengok orang niaga ni kan, orang niaga ni dia memang dia nak untung banyak sekaligus. Tapi kalau boleh dia nak untung yang konsisten. Kan 1% sehari lebih baik daripada 100% dalam masa sejam. Sebab apa? Dia konsistensi. Untuk long term kan, konsistensi sangat penting kepada traders. Alright, kita ada portfolio yang kita trade dah lebih kurang hampir 5 tahun setakat ni kan. Anda boleh tengok MyFM, nantilah saya bagi dekat anda MyFM bukan 5 tahun. Kami hanya grow 2 hingga 3% sahaja sebulan. Tu kalau betul-betul nak konsisten trade. Alright. Okay, next apa dia yang trader kena tahu? Okay, saya nak share whiteboard dengan anda kan. Tolong ambil perhatian, kalau nak ambil nota pun boleh, nak catat pun boleh kan, sebab benda ni penting sangat untuk trader. Alright. Okay, apa yang kita akan discuss sebentar saja lagi adalah satu perkara yang sangat penting kepada trader. Dan saya saya mohon kepada anda untuk ambil masa sekejap je. Saya akan share sekejap je benda ni kan, supaya anda nampak apa tu sebenarnya trading. Alright, contoh kita ambil kita nak trade pair Euro USD. Alright, pair Euro USD kita nak trade. Harga 1 unit euro kalau anda tengok tadi kan, berapa tadi? Bersama dengan 1.18770 USD. Itu harga 1 unit. Alright. Itu harga 1 unit. Tetapi di dalam trading platform kita tak boleh nak beli 1 unit kan? Sebab kita beli dalam bentuk lot. Right, bila kita beli dalam bentuk lot, kita kena faham satu lot tu bersamaan dengan berapa unit. Alright. So bila kita cerita mengenai dengan lot, satu lot standard. Okay, satu lot standard dalam MT4 adalah bersamaan dengan 100,000 unit mata wang tuan-tuan dan puan-puan sebenarnya. Kan? Kalau kita beli satu lot ni kita tekan lot 1.00 dalam MT4. Itu satu lot dia. Alright. So satu lot bersamaan dengan 1.00. Kejap lagi saya akan tunjuk di dalam MT4 telefon. MT4 telefon. Kita tengok MT4 telefon bagaimana bagaimana yang dikatakan sebagai bagaimana nak setkan lot dalam MT4 anda. Sebab most of you guys guna telefon. So saya akan share dalam telefon. Alright. Yang untuk ni anda hadam dulu, ambil nota, catat nota. Alright, sebab saya suka buat calculation macam ni supaya anda nampak bagaimana calculation dalam forex dilakukan. Right, dan saya yakin dan percaya kan tak ramai trader ataupun trainer dekat luar sana akan ajar anda benda ni. So please take note. Alright. Satu lot standard dalam MT4 bersama dengan 100,000 unit mata wang yang juga bersama dengan 1.00 lot di dalam MT4. Okey, itu anda hadam. Okey. Satu lot ni dalam MT4 adalah bersamaan dengan 10,000 unit mata wang kan, ataupun 0.10 lot dalam MT4. Okey, dan satu lot micro dalam MT4 adalah bersamaan dengan 1,000 unit mata wang yang bermaksud 0.01. Alright, ingat figure ni. Okay, ingat figure ni. Letak dalam kepala baik-baik. Inilah yang dikatakan jenis-jenis lot yang ada di dalam trading platform. Bila anda nak beli mata wang, nak jual beli mata wang, anda kena tahu lot dia. Lot size dia kita panggil. Alright. So, kita berbalik kepada saya kata nak share tadi kan. Saya nak share tadi dekat telefon saya. Yang tu saya suka guna Zoom sebab sebab kita boleh share telefon dekat Zoom. Alright.
Ada yang tanya saya, ada yang tanya soalan tadi dalam grup tu kan. Saya nampak ada tanya bagaimana nak jaga emosi. Alright. Bagaimana nak jaga emosi? Satu betul nak jaga emosi, pertama jangan gaduh dengan bini. Itu yang pertama. Alright. Gaduh dengan bini, emosi kacau terus. Gurau kan. Jangan marah Alright. Salah satu cara nak jaga emosi adalah dengan trader sendiri tu kena tahu SOP. Okey, kita buat apa-apa dalam dunia ni kita kena ada SOP, Standard Operating Procedure. Okey, bila nak sell, bila nak buy, kita kena tahulah. Kan? Dan juga dekat mana nak exit, dekat mana nak dekat mana nak take profit, dekat mana nak exit masa loss, dekat mana nak exit masa TP. Okey, bagi saya entry point tak sepenting exit point. Right, trader nak kena ada exit point, nak kena tahu kan. You nak exit dekat mana? Nak exit masa profit tu, nak exit dekat mana? Sama ada nak exit untuk take profit ataupun nak cut loss. Kita nak tahulah. Okey. Yang ni saya nak tunjuk, ni adalah MT4. Okey, bagi yang tak dia dah MT4 ni, MetaTrader 4 ni, anda boleh tengok MetaTrader 4 ni kan. Dalam apa? Dalam telefon ni, anda tengok MetaTrader 4 ni. Itu MetaTrader 4 boleh download dekat App Store ataupun Google Play Store. Dia adalah percuma sahaja. Kalau nak bayar saya pun boleh, tak ada masalah. Account bank masih lagi terbuka. Tapi dia percuma je lah kan. Klik MT4. Kita buka MT4. Right. Kita tengok. Okay, ni adalah pair. Right. Pair yang kita ada dalam MT4 kita lah. Ada AUD USD, Euro USD, GBP USD, USD CAD. Okay, kejap lagi saya akan cerita about pair ni ya. Right. Dan kalau tak ada pair dalam yang anda nak, anda boleh tekan butang tambah yang belah kanan ni dan masuk ke forex. Anda boleh pilih pair forex. Kalau nak trade CFD macam indices, index ataupun apa ni kita kata, ataupun stock markets. Okey, macam contoh Alibaba stock market. Anda boleh trade stock market Alibaba. Okey. Anda boleh trade Boeing US company, right? Brand oil pun anda boleh trade, right? Coffee pun anda boleh trade, cocoa pun anda boleh trade. Ini adalah commodities kan. GR30, DAX index, German index pun anda boleh trade. Macam-macam instrumen yang ada di dalam MT4 ni. Alright. Dan contoh sekarang ni saya nak trade pair gold. Okay. Saya klik dekat gold XAU USD ni. Klik chart. Dan saya nampak chart lah, chart gold. Dan chart ni menunjukkan time frame berapa? Time frame M15. Okay. M15. Nampak? M15 ni kat sini. Okay, dan chart M15 menunjukkan market masih lagi membuat penurunan. Sekarang ni pukul 9.59. Cukup pukul 10, tengok candle dah berhenti, candle yang gerak ni tadi dah berhenti, dia keluar candle baru. Alright. Itu yang kita kata chart time frame. Bagaimana time frame dan candle berfungsi. Okey. Dan bagi yang tak tahu macam mana nak trade, nak place trade, tekan butang place trade dekat sebelah kiri ni. Ni butang place trade, trade. Okey, yang ni saya katakan lot. Okey. Yang atas ni saya katakan lot ni. Ini lot dia. Lot size dia. Okey. Anda boleh tukar lot size ni mengikut kapasiti akaun anda. Macam contoh akaun saya 50,000. Saya boleh letak 1.00. Ini adalah satu lot standard. Alright, ingat balik yang gambar Raja tadi kan. Satu lot standard bersama dengan 1.00 yang juga bersamaan dengan 100,000 unit mata wang. Alright, kalau saya nak tekan buy, saya akan tekan buy. Alright. Okay. Dan dekat bawah ni, anda tengok dekat bawah, sini ada bahagian trade. Okay, bahagian trade. Sorry. Ini ada bahagian trade. Alright. Ni bahagian trade. Tak apalah. Macam-macam pun. Okay, bahagian trade, anda ada bahagian trade. Okay. So bila anda klik bahagian trade, anda nampak akaun anda kat sini. Ni akaun anda. Alright. So ni akaun saya lah kan. Akaun saya. Dan kalau kita nak tengok history yang belah kanan bawah, dia ada tunjuk history. Tengok history. Okay, macam hari ni tadi saya ada mengalami kerugian $7. Alright, dan juga $170. Alright, dia kena stop loss saya. Dekat sini. Dia makan stop loss saya. Tak apa. So, malam ni saya ambil balik, saya trade balik $224, saya dapat, dan juga $339. So, overall profit saya pada hari ni adalah $385 sahaja. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah kan.
Sikit ke banyak ke, untung tetap untung. Okay. Sebab kita niaga, kita kena ingat, kita niaga kita tak nak rugi. Okay. Tapi kalau rugi berlaku, bagaimana kita nak kawal kerugian tu? Itu cerita di dalam trading. Alright. Macam contoh, kita ambil weekly lah katakan. Weekly saya dah buat sebanyak $3,532. Lebih kurang dalam 13,000 plus lah ringgit Malaysia untuk minggu lepas. So minggu ni baru untung $300. Tak apalah kan, sebab saya nak tunggu market confirmation sebelum saya buat entry. Alright. Okay. Ada soalan tak setakat ni mengenai dengan lot size? Okay, saya stop sharing saya punya phone screen dulu Okay. Oh, Tuan Zul. Tuan Zul adalah senior saya yang saya bagi tahu tadi kan. Dalam tim saya ada yang dah belas tahun trade. Tu Tuan Zul. Umur market tu adalah Tuan Zul. Tim DGD. Kita panggil salah seorang daripada founder tim DGD jugalah kan. Dan Tuan Zul dia akan ajar bab advanced class. Bagaimana nak baca market structure, bagaimana nak predict market nak naik ke, nak turun ke. Itu Tuan Zul punya kepakaran. Saya serah dekat dia lah sebab dia senior saya kan. Alright. Jadi next, kita berbalik pula kepada whiteboard kita kan. Whiteboard kita tengok. Okay. Ini adalah bentuk-bentuk lot size yang ada di dalam platform trading kita. Okay. Jadi bila kita tengok lot size dia adalah 1.0, 0.1, 0.1, berapa lot yang kita nak buka kan? Okay, macam mana kalau akaun kita $100, $10, $1000, berapa lot nak buka? Okay. Anda nak buka lot position di dalam trading, anda nak kena tahu bagaimana nak kira margin supaya anda boleh decide position sizing anda dalam trading tersebut. Alright. Contoh harga Euro USD adalah 1.18770. Okay, akaun anda leverage, katalah akaun anda leverage 1/500. Okay, anda dapat 500 kali ganda leverage daripada broker. Dan anda nak buy Euro USD pada harga 1.18770. Anda tengok yang ni calculation. Okay, dia mudah je sebenarnya calculation ni, tapi anda perlu terperinci sikit. Alright. Anda nak buy Euro USD pada paras harga 1.1870. Alright, katakan anda nak buy, lot size anda adalah $1. 1.00 lot size. Okay. Ingat dalam MT4 anda nak buy, anda tengok okay, market ni dah rendah ni. Kita dah boleh buy ni. Okay. Anda place lot 1.00 kan. Katakanlah dalam akaun anda, balance akaun anda ada 1000 USD pada permulaan. Okay. Dalam MT4 tadi anda nampak ada equity, ada balance, ada equity, ada margin dan juga ada free margin. Yang tu je anda perlu tahu. Okay, yang ada dalam MT4. Tadi kan, dalam MT4 tadi. Okay, dia ada balance, equity, margin dan juga free margin. Bila anda buy Euro USD pada paras harga 1.18770 dengan lot size 1.00, right? Maka anda kena ingat 1 unit euro adalah bersamaan dengan 1.18770 USD. Itu harga untuk 1 unit tuan-tuan dan puan-puan. Alright, tapi sekarang ni kita bukan beli 1 unit, kita beli 1 lot. 1 lot adalah bersamaan dengan 100,000 unit euro. Alright. Bila kita beli 100,000 unit euro, amount margin yang kita perlukan yang sebenarnya adalah 118,770 USD. Okey, itu amount yang sebenarnya yang kita perlukan bila kita nak beli 1 lot euro USD di dalam trading platform. Okey, sebab tu dulu-dulu tahun 1994 ke bawah tu kan. Tahun 1994 ke bawah kita tengok trader-trader kecil tak ada trade forex ni. Sebab apa? Sebab nilaian untuk beli 1 lot tu terlalu besar, $180,000. Dan kita tak ada duit $118,000. $180,000 anda kalilah dengan 4 ringgit $1. So maksudnya anda perlukan modal RM500,000. Mana kita, ya mungkin sebagian daripada anda adalah kan RM500,000 kan. Tak mustahil.
Alright. So saya doakan anda semua pun ada juga dalam akaun bank anda RM500,000 minimum. Alright. Tapi trader-trader yang kecil-kecil ni tak ada RM500,000 untuk trade forex. Sebab tu broker bagi leverage kan. So disebabkan anda nak buka satu lot di dalam trading platform anda perlu ada $118,000. Sekarang ni balance anda ada $1,000 je kan, $1,000 dah buat cetong kan kalau tak pakai leverage. Jadi itulah gunanya leverage, di mana bila anda ambil leverage 500, katakan anda bahagi saja 500, maka anda dapat 118,770 bahagi dengan 500, anda dapat $237.54 sahaja. Okay, jadi bila anda buka position 1.00 di dalam MT4, anda menggunakan margin sebanyak $237.54. So margin dekat sini adalah $237.54 anda gunakan dalam trading anda. Capital anda, balance anda ada 1,000 je. Right? Bila anda beli satu lot, margin dah pakai 237. So bila margin dah pakai 237, free margin anda, balance margin anda ada $762.46 lagi. Alright. Okay. Tak percaya? Nak tengok dalam MT4? Kita tengok bagaimana efek dalam MT4 dia terjadi. Alright. Contoh saya ambil, saya share MT4 saya, MT4 laptop lah kan. Contoh Euro USD. Saya nak buy pada paras harga ni kan. Anda tengok balance ada 66,387, equity ada 66,387 juga pada permulaan. Tak ada position. Alright. So bila kita place trade, katalah kita tukar lot 1.00 dalam MT4, kita buy, tekan je buy Euro USD, automatically kita dah pakai $237.37. Yalah, dia beza sikit lah sebab price yang kita beli ni lebih rendah sikit. Tadi kita ambil price yang atas sikit kan, contoh. Tapi dia tak lari dah, $237 tetap kita gunakan dalam trading. Yang ni trader kena tahu bagaimana nak kira. Sebab apa pentingnya nak kira margin yang kita guna ni? Sebab kita nak tahu ketahanan akaun kita tu boleh pergi sejauh mana. Okey, macam contoh kita buy kan. Kita buy, mestilah kita nak market ni naik kan. Tapi sekiranya kita nak market ni naik kan, sebab itu kita buy. Kita predict yang market ni naik, tapi market bukan kita punya kan. Rothschild, George Soros punya contoh kan, memang dia orang punya pun, sebab dia orang yang manipulate market, sistem kewangan ni kan. Tapi kalau katakan tiba-tiba market jatuh lebih jauh, jadi kita nak kira berapa ketahanan akaun kita ni, berapa jauh akaun kita boleh bertahan sebelum dia free margin ni jadi kosong. Okey, bila free margin jadi kosong, maka pada paras tersebut kita dikatakan telah mengalami margin call. Okey, bila margin call terjadi, ada dua option je. Pertama, kita terpaksa cut loss semua kerugian kita. Yang kedua, kita top up modal kita. Okey, supaya free marginnya bertambah balik. Kalau kita tak cut loss, kalau kita tak top up modal kita, maka bila berlakunya stop out level, pada paras stop out ni, semua kerugian kita akan ditutup secara automatik. Itu bahaya dia, risiko dalam trading. Sebab tu bila anda trade forex ke, stock market ke, apa-apa sahaja, futures ke, commodities ke, gold ke, anda kena ingat satu benda, anda kena ada SOP dan juga anda kena buat risk management anda sendiri. Berapa kerugian yang anda boleh tanggung dalam trading. Right, anda kena kira benda ni lah kan, risiko pips, risiko margin. Alright. Okay, setakat ni ada soalan? Agak complicated juga kan benda ni. Tak kata dekat anda, tak apa, nanti kalau senang-senang, TP dah sell, alhamdulillah. Thank you Brother Zul. Okay, thank you Brother Zul. Alhamdulillah dah TP dah sell geng. Siapa dah TP tu alhamdulillah lah. Alright. Jadi bila anda senang-senang nanti tengok balik recording video yang kita bagi ni, okay? Alright, kita back to our whiteboard. Okay, kita tengok balik yang kita account kita ada $1,000 je
kan, tapi kita guna margin $237. Besar margin kita guna ni kan. Kalau kita bahagikan 237.54 bahagi dengan 1000 darab dengan 100, kita dah gunakan 23.75% daripada margin yang kita ada. Bahaya kan, banyak margin. Biasanya trader ni macam kami trade, kami hanya gunakan margin tak lebih daripada 5% daripada account. Okay, trader kalau nak berjaya, tolong kan, saya minta tolong kan, jangan gunakan margin lebih 5% daripada account anda. Macam mana nak tahu 5% kan, bahagilah berapa margin yang anda guna ni. Margin bahagi dengan balance, dia akan keluar lah, kali dengan 100, dia akan keluar lah berapa persen margin yang anda guna. Alright, macam contoh account saya 60,000, saya pakai margin 237 juga, tapi tak apalah. Account 60,000, 237 bahagi dengan 60,000 katakan, darab dengan 100, baru 0.4% lah saya pakai margin saya. Kecil je saya pakai margin. Right? Sebab tu orang yang pakai margin yang kecil, dia akan konsisten trade dia. Jadi, kalau dia rugi pun tak banyak. Walaupun dia untung tak banyak, tapi banyak lah tu kan. Nak hantar market ada cara dia, nanti kita bagi tahu. Alright? Dalam sesi training nantilah kan, bukan dalam sesi training ni. Okey, ni kita tengok tadi, faham, semoga anda faham benda ni. Sekejap, saya nak screenshot benda ni supaya anda boleh rujuk balik. Kadang-kadang takut anda terlepas pandang, tak boleh nak rujuk lah kan. Ada yang tak tulis kan. Kalau tak nak tulis, cara paling mudah ambil gambar. Zaman sekarang ni ada kepada masing-masing kan, ambil gambar ataupun ambil screenshot kan. Okay, saya copy dekat sini kan, saya akan paste dalam grup WhatsApp saya tak ni. Okay, tak apalah. Nanti saya paste sekejap lagi. Kejap lagi saya akan bagilah benda ni. Saya paste dulu kat mana-mana lah. Sekejap. Saya save dulu lah screenshot tadi. Okay, save as margin calculation. Okay, ada soalan ke? Ada tak yang bertanya soalan? Tak ada. Okey, tak apa. Thank you. Okay, back to our whiteboard tadi. Back to our whiteboard. Macam ni memang tak ada orang ajar, memang terbaik. Alhamdulillah, terima kasih tuan. Alright. Jadi, balance anda ada 1000, equity, berapa equity? Equity bergantung kepada untung rugi anda. Sebab equity ni adalah balance semasa. Anda rugi, equity makin sikit. Anda untung, equity makin besar. Okay, saya akan nak padam yang ni dulu. Anda ingat balik. Yang ni tolong ambil gambar kat telefon masing-masing, nanti nak rujuk sekejap lagi. Alright. Tak payah padam lah, nanti anda tak ingat. Tak apa, kita buat sebelah ni. Alright, jadi kita tengok sekarang ni kita dah belajar mengenai dengan lot size. Okay, yang seterusnya anda kena kira pips. Okay, sebagai trader kena tahu pips. Okay, pips tu apa? Pips tu adalah percentage in point. Alright, dalam forex macam contoh euro USD, pair euro USD 1.18770. Alright, yang angka yang keempat selepas titik perpuluhan, itu yang dikenali sebagai pips. Right? Katakan euro USD ni dia naik ke paras harga 1.18780. Okey, kita katakan bahawa market dah naik sebanyak 1 pips. Alright. Kalau dia naik ke paras 1.18870, maka kita katakan dia dah naik sebanyak 10 pips. Alright. Okay, faham Kalau soalan pasal pips, tolong tanya. Alright. Jadi pips kita boleh olahkan dalam bentuk desimal, maksudnya 0.00010 adalah bersama dengan 1 pips dalam trading platform. Itu yang anda kena faham. Alright. Jadi apa hubung kait antara pips dengan lot size? Okey, hubung kait antara pips dengan lot size, kita kena tahu pips value. Okey, berapa nilai yang 1 pips apabila kita buka lot size dalam trading tu, macam contoh kita buka 1.00. Berapa dia gerak 1 pips, berapa untung dia? Berapa rugi dia? Alright, macam contoh kan. Kita buka lot size 1.00. Lot size kita 1.00 bersama dengan 100,000 unit mata wang kan. Jadi untuk 1 pips per euro USD, kita darab je lah dengan 0.00010 sebab dia 1 pips. Alright.
Satu lot adalah 100,000 unit mata wang. Okey, 100,000 unit mata wang darab penilaian pips, anda akan dapat plus minus 10 USD. Alright. Itu adalah nilaian pips. Okey, back to our MT4 balik kan. Saya nak anda faham benda ni sebab benda ni penting sangat. Alright, untuk trader kira. Okey, kalau anda tengok dekat sini kan. Saya buy gold ni pada paras harga 1.18686. Betul ke? Betul. Okey, sekarang ni harga dia naik ke paras 1.18707 dan untung saya dah $19. Alright, sebab apa? Bila saya beli satu lot ni, saya buy satu lot, okey, setiap kenaikan pips, satu pips dia naik ataupun 10 poin dia bergerak, saya untung $10. Dia gerak 10 poin lagi, saya untung lagi $10. Tapi kalau katakan tiba-tiba saya buy, position saya buy dekat sini, kan? Position saya buy. Tapi kalau dia gerak ke bawah satu pips, saya rugi $10. Equity saya akan berkurang sebanyak $10. Dan dia gerak lagi satu pip, $10 lagi. Dia akan tolak lagi equity saya $10 dan juga dia akan tolak free margin saya ni. Itu hubung kait antara, okey, macam contoh sekarang ni profit $10, $9. Anda kira lah kan. Price ni tolak price ni saya entry, price yang ni saya yang current price masa ni, okey, tolak dua ni. Okey, darab dengan $10. So dapatlah jawapan dekat profitnya berapa. Kita dapat. Alright. Tak payah kira profit. Profit tu memang dah auto di dalam sistem ni, dalam trading platform. Yang saya nak anda kira adalah berapa pips akaun anda tahan bila anda masukkan lot 1.00 dalam MT4. Okey. Sekarang ni kita tengok dengan lot 1.00 dia gerak satu pips. Gerak satu pips dia akan cost $10. Okey. Kita buat pengiraan simple matematik. Satu pips gerak dia nilaian adalah $10. Okey. Berapa pips? Okey, berapa pips dia gerak? Okey, yang bersamaan dengan $762 yang ni. Yang sama dengan nilai yang free margin ni. Okey. $762 ni margin yang masih lagi tinggal. Okey, kalau kata kita buy kan, kita nak tengok sejauh mana dia turun, berapa pips dia turun sampai free margin kita jadi kosong. Okay, simple calculation kita buat adalah $762.46 USD bahagi dengan 10. Okey, maka kita akan dapatlah jawapan 76.2, kita bundakanlah 25 pips sahaja. Okey, market gerak ke bawah 76 pips, maka akaun kita dah boleh baca tahlil. Meninggal akaun tu. Itu kita tak nak lah. Alright. Betul Tuan Danish. Bijak. 10 markah untuk anda. Alright. Jadi bila free margin ni jadi kosong, bila free margin sama dengan kosong, kita dah tak boleh lagi buka lot baru dalam account. So inilah kita kenali sebagai paras margin call. Alright. Bila paras margin call berlaku, dia adalah alert untuk trader sama ada nak top up account ataupun nak cutkan semua kerugian yang ada. Alright, macam contoh sekarang ni kerugian $762 contoh rugi. Okey, sebab tu free margin jadi kosong, betul tak? Alright. Jadi bila kalau kata contoh trader ni degil, dia tak nak cut loss dan juga dia tak nak top up modal. Apa yang berlaku? Okey, efek dia akan menyebabkan berlakunya stop out level. Alright, stop out level ni benda apa? Okey. Stop out level biasanya dekat broker dia berlaku pada paras 50%. Okey, anda tengok dekat trading anda tu ada margin level, 50% margin level. Alright, bila dia capai paras 50%, semua kerugian kita akan ditutup secara automatik. Okey, itulah paras stop out. Okey, margin call berlaku bila free margin kosong. Semua kerugian tak tutup lagi. Tapi bila dia achieve margin level 50%, maka semua kerugian akan ditutup secara auto. Maka dia akan jadi kerugian yang nyata, bukan lagi kerugian apungan, tuan-tuan dan puan-puan. Alright, stop out 50%. Apa yang dimaksudkan 50%? Apabila equity
bersamaan dengan 50% daripada margin yang kita gunakan. In this case, apabila equity tinggal sebanyak 200, margin kita guna 237 kan, 237.54, tengok belah kiri tu kan, margin kita guna. Okey, 237.54 bahagi 2, bila equity kita tinggal 118.77 USD, maka semua kerugian kita akan di auto cut loss. Tinggallah balance 118.77 USD plus minus. Right? Sebab tu semakin besar leverage yang anda gunakan dalam trading kan, semakin kecil balance yang tinggal bila anda loss. Silap-silap boleh jadi negative balance. Right? Sebab tu leverage dia adalah double edged sword. Okay, dia boleh jadi untuk magnify your profit, dia boleh juga jadi untuk losskan semua account anda. Right? Hati-hatilah guna leverage. Right? Sebab tu kita ambil leverage macam saya trade, saya akan maksimum pun leverage saya akan ambil 500. Okay, untuk account besar saya akan ambil 200 ataupun 100 je leverage. Right? Kalau tanya saya macam mana jadi trader yang konsisten? The first ever things that you kena buat adalah disiplin kan. Nak jaga emosi, tadi ada yang tanya saya nak jaga emosi macam mana? Pakai account leverage kecil. Okay, so you akan jaga, lebih terjaga emosi berbanding account yang leverage besar. Memang leverage besar ni orang kata ketahanan account dia lebih besar, tapi dia akan menyebabkan anda ada satu sifat di mana sifat nak hold account anda sebab margin level besar lagi. Dan juga dia akan mendatangkan sifat di mana anda nak rasa nak entry lot besar, nak hantar market. Okay, most of the time trader dia fail sebab benda tu je, dua benda tu. Sebab leverage sahaja. Dan sebab tu saya kata sistem financial markets dalam dunia ni memang dia dihasilkan, yang orang yang hasilkan sistem kewangan dalam dunia ni, dia memang study psikologi manusia. Okay, dia study psikologi manusia. Macam mana dia nak buat manusia jadi tamak, masa bila dia nak createkan sentiment, dan masa bila dia nak main dengan harga pasaran. Itulah yang kita katakan sistem kapitalis. Right, sistem kapitalis. Jadi saya letakkan diri saya sebagai trader ni, kita kena pakat-pakat belajar bagaimana kita boleh hentam sistem kapitalis dalam dunia ni, insya-Allah. Kan pada tahun 2020 baru ni, kalau anda yang follow lama saya ada satu blog saya tulis kan, tahun 2020, waktu awal tahun 2020 ramai orang yang buy stock market pada waktu tu, dan ramai yang mengalami kerugian apungan sekarang ni yang terlalu banyak sebab stock market keep dropping kan. Pada waktu tu saya suggest ada dua benda. Pertama, beli oil, buy oil price. Sebab oil ni dia adalah satu sumber yang tidak boleh diperbaharui. Macam-macam mana pun supply oil dia akan someday dia akan menjadi kurang dan demand oil dia akan makin tinggi. Sebab masa PKP orang tak gerak, satu dunia tak berjalan. Right, so demand untuk oil jadi rendah, harga oil jatuh. Dan belilah oil pada waktu itu. Dan bukan you pergi beli stock market pada waktu itu. Stock market is not the best options, right? Dan pada waktu itu juga saya bagi tahu kan, anda perlu buat short selling kan. Short selling untuk index. Anda boleh sell index pada waktu itu. Kalau anda tengok index Dow Jones, kan index Dow Jones pada bulan 1, bulan 2, bulan 3 tahun lepas, dia drop kau pada waktu itu. Kan, tapi ramai yang tak berani. Right, sebab apa? Sebab dia masih lagi takut dengan market ni kan. Saya cuba cakap dengan kawan-kawan saya yang trader-trader, jom kita pull duit, kita hentam market. Dan ramai yang tak berani. Tak apa, tak ada masalah. Dan itu bergantung pada risiko masing-masing. Okey, sekarang ni dah 10.25. Okey, saya harap dah sejam setengah dah anda dengar saya membebel kan. Dalam minggu depan insya-Allah saya akan sambung lagi sesi basic forex trading ni kan. Dan kalau anda ada soalan boleh tanya dalam grup kan. Right? Dan juga boleh tanya admin dalam grup DGD Traders. Right? Jadi last saya buka untuk lagi 4 minit sebelum kita akhiri kita punya sesi webinar ni. So siapa yang ada soalan, tolong tanya. Please. Ush, bahaya. Semua senyap ni. Saya takut sebenarnya bila anda senyap. Sebab bila anda senyap, ada dua keadaan je. Pertama, anda tak faham apa yang saya ajar malam ni kan. Yang kedua, anda terlebih faham. Kalau terlebih faham, alhamdulillah lah kan. Tapi kalau anda tak faham kan, tu anda kena tengok balik video yang
kita akan share dalam group DGD nanti. Alright. Dan apa ni? Kita kata kalau katakan anda dah start trading kan, kenapa spread berbeza setiap broker? Okey. Saya jawab soalan pertama dulu kan. Kenapa spread berbeza setiap broker? Sebab salah satu sebab mereka ambil daripada provider yang berbeza. Alright, macam contoh, dia ambil daripada bank ni, dia ambil daripada bank ni kan. So tengok bank mana yang dia ambil ataupun LP mana, liquidity provider mana. Liquidity provider mana yang dia gunakan. Okey. Boleh belah balik, tak faham? Boleh olah balik. Okey, kejap lagi saya bagi info. Alright. Okey, so ada broker yang kenakan syarat. Okey, standard account dia mungkin spread besar sikit sebab you akan trade dengan amount lot yang lebih kecil. Modal yang lebih kecil. Okey, tapi kalau you trade dengan modal yang lebih besar, broker bagi spread yang lebih kecil sebab you akan buka lot yang lebih besar. So fair lah untuk broker. Kan, betul tak? Sebab broker ni ada dua jenis, guys. Okey, pertama broker yang direct STP kan, yang kedua broker market maker. Alright, broker market maker ni anda nak trade boleh, tak ada masalah. Tapi bahayanya trade market maker ni dia terbuka kepada price manipulations. Right? Macam contoh broker-broker yang saya takkan bawa adalah broker yang ada fixed spread. Okay, fixed spread pricing yang you dapat dalam MT4 dia, dalam MT4 broker tu dia bukan legitimate punya pricing. Dia buat sendiri price. Dia mirror price daripada LP. Dia bukan ambil source of fixed price tu daripada LP. Right? So dia boleh terbuka untuk price manipulation. Right? So bila anda jumpa broker yang bagi fixed spread, cuba avoid lah trade kat fixed spread. Sebab spread ni variable kan. Mana boleh spread fixed, sebab harga dekat pasaran dunia pun dia variable. Right? Dekat money changer pun dia variable, dia bertukar-tukar kan. Dia tak boleh nak bagi fixed spread. Alright? Dan broker bila broker kenakan spread yang lebih besar, okay, dia fair enough untuk broker sebab klien akan trade lot yang lebih kecil. Macam contoh broker dekat Juno Markets, kalau anda trade depo $100, anda akan dapat spread EU 2.0. Dia agak besar sikit lah. Tapi kalau anda depo $500, anda akan dapat spread yang kecil sangat. Alright. So dia bergantung pada broker tersebut lah, berapa dia nak markup. So bagaimana dia nak play the game. Alright. Bagaimana dia nak play the game supaya trader ni deposit lebih besar, supaya dia dapat hasilkan untung yang lebih besar juga kan. Sama je anda trade dekat account yang spread besar ke spread kecil, bagi saya sama je kan. Anda dah trade lama kan, anda jangan gedabak sangat spread, sudahlah. Kalau spread EU dah sampai 3, 4 tu bukan dia lah. Spread EU 2.0, 2.5 tu okey lah. Saya trade spread gold kan, dekat broker yang trade spread gold ni, macam dekat Juno kita trade 4.0, 4.5 spread gold. Okay. Untuk account standard. Account pro 2.5 pips je kan. Saya trade dekat account gold, dekat account STP, dekat account pro, dekat Juno, profit juga sama je kan. Sebab kita ambil contoh, contohlah kita trade intraday, kita ambil 100 pip katakan profit ataupun 50 pip profit. Takkanlah kita nak kira dengan spread 4 pip, 2 pip je kan. It doesn't make sense lah. Yang trader-trader yang nak spread kecil, yang nak trade low spread lah konon-kononnya kan. Okay, kalau trade spread kecil pun kalau tak jaga margin sama juga tuan-tuan dan puan-puan kan. Spread tidak menentukan sama ada anda win ataupun loss dalam trade. Right? Dia hanya mengurangkan sedikit daripada keuntungan anda, itu je. Dan kalau anda trade account yang besar, $1,000, $10,000 kan, best lah nak main spread kecil sebab perbezaan harga tu sebab lot anda buka besar. Alright, untuk olahkan masa margin call tu saya harap tuan Danish Mahmud tolong tengok balik sesi recording video ni sebab kalau saya olah dia akan jadi panjang. Saya minta maaf Okey, dah 10.31. Okey. Kita berhenti dulu setakat ni insya-Allah. Dan kita berhenti dulu setakat ni dan kita akan sambung pada minggu hadapan untuk kelas basic forex trading setiap hari Selasa. Alright, esok adalah teknik ninja. Okey, hari Rabu. Siapa nak belajar teknik ninja, register je broker yang kita bawa kan. Deposit lah $10 ke $100 ke terpulang pada anda lah kan, nak deposit berapa. So kita dah just nak bagi anda support kita balik lah, team kita kan. So yang anda tengok yang kita share link apa semua tu bukan link saya tak ada link IP, right.
Yang ada link IB adalah tim-tim saya. Okay. So macam Tuan Izzuddin, Tuan Firdaus, apa semua kan, tu mereka ada link IB. So support lah tim kita juga kan, sama-sama support. Anda trade, kalau tak pun anda trade dekat broker lain juga kan, baik kita support tim kita, betul tak? Okay, so sekian daripada saya. Semoga kita jumpa lagi pada minggu hadapan, insya-Allah. Saya doakan anda semua dipermudahkan segala urusan, dilimpahkan rezeki yang melimpah ruah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan diberikan hati yang tenang, jiwa yang bersih, okay? Dan juga kebahagiaan dunia dan akhirat, insya-Allah. Okay, kita sudahi kita punya sesi kelas asas forex pada malam ini dengan tasbih kifarah dan surah wal asr. Subhanallah. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih sahabat, terima kasih kepada yang join sesi kita pada malam ini. Okay, bye bye.